Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, topik hari ini bab kebangkitan nasionalisme bab 2. Okay, kita lihat perkara 2.4 perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okay, sebelum ni kita dah lihat perkembangan nasionalisme di barat dan juga di Asia. Okay, Asia Tenggara ni maksudnya negara-negara Asia. Negara-negara Asia Tenggara ataupun anggota ASEAN. Kita lihat ada antara negara Asia Tenggara yang kita sentuh ialah Burma. Okay, kemudian kita akan sentuh tentang Vietnam, Indonesia, Thailand. Okay, ini antara negara-negara yang kita akan sentuh satu persatu. Okay, jadi kita lihat satu persatu kebangkitan nasionalisme ni. Okay, kita mulakan dengan Filipina. Okay, juga adalah sebuah negara anggota negara ASEAN. Okay, Filipina. Okay, di Filipina ada 3 tahap. Okay, di sini disebut 3 tahap. Tahap pertama, kedua, ketiga ni. Okay, tahap yang pertama, okay, di Filipina ni berbentuk propaganda. Okay, dipimpin oleh pemimpinnya yang namanya Jose Rizal. Okay, matlamatnya menuntut Filipina menjadi sebahagian wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama dan menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892. Okay? Menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892. Okay, mengapa Jose Rizal ni menuntut hak yang sama menjadikan Filipina ni sebagai sebahagian wilayah Sepanyol adalah kerana ini bukan Jose Rizal adalah kerana Sepanyol menganggap melayan masyarakat Filipina ni kelas kedua. Okay? Kalau walaupun masyarakat Filipina ni ramainya yang menganut agama Kristian, tetapi Kristian mereka juga dianggap sebagai kelas kedua, kelas bawahan. Okay? Jadi layanan yang tidak sama rata ni menyebabkan munculnya semangat nasionalisme untuk menuntut hak yang sama dan menjadikan Filipina ni sebagai sebahagian wilayah Sepanyol. Okay, tahap yang kedua, tokohnya ni Andres Bonifacio ni. Okay, tahap kedua ni lebih bersifat radikal. Radikal ni maksudnya menggunakan saluran kekerasan melalui gerakan Katipunan. Okay, pertubuhan yang ditubuhkan namanya Katipunan. Okay, yang ditubuhkan oleh Andres Bonifacio. Bonifacio tu ada gambarnya dalam buku teks awak pada. Matlamatnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay, untuk tahap kedua ni dia dah mula untuk menuntut kemerdekaan. Okay, tahap yang pertama tadi kita lihat dia baru nak menuntut hak yang sama. Ini dah menuntut kemerdekaan. Okay, menggunakan nama akhbarnya Kalayan. Okay, untuk menyebarkan ideologi revolusi. Okay, Andres Bonifacio ni bersama-sama dengan seorang lagi tokoh namanya Emilio Aguinaldo telah melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 tetapi gagal. Okay, biasanya gerakan radikal ni cara untuk mereka melaksanakan gerakan nasionalismenya adalah melalui revolusi. Okay, revolusi ni, maksud revolusi ialah perubahan secara mendadak. Jadi biasanya revolusi ni berlakulah perang lah, cara nak mudah untuk menjatuhkan sesuatu kerajaan. Okay, biasanya melalui revolusi lah, perang. Okay. Tahap yang ketiga, okay, di sini apabila Emilio Aguinaldo, okay, Andres Bonifacio tadi kalau ikutkan sejarahnya di atas tadi gagal, kemudian telah dibunuh. Kemudian pada tahap kedua, okay, Bonifacio ni Emilio Aguinaldo ni telah bekerjasama dengan Amerika untuk mengusir Sepanyol. Okay, jadi dia nak keluar daripada cengkaman Sepanyol, bekerjasama pula dengan Amerika. Jadi apa kita lihat apa jadi? Bila Amerika berjaya mengusir Sepanyol, okay, Amerika pula tidak mengiktiraf kemerdekaan Filipina seperti mana yang diharapkan oleh Aguinaldo. Aguinaldo ni minta kerjasama dengan Amerika untuk keluar daripada Sepanyol, jadi nak supaya Filipina merdeka. Tapi malangnya Amerika tidak iktiraf kemerdekaan Filipina pada 1899 yang diisytiharkan oleh Aguinaldo. Okay, telah merubah strategi perjuangannya menyebabkan
tahap ketiga ni, nasionalis Filipina telah merubah strategi perjuangan mereka dengan kaedah diplomasi, iaitu secara berbaik-baik. Tambahan pula, mereka ni lebih bersikap liberal. Okay, jadi strategi ni sangat baik, dan strategi ini dilakukan oleh seorang lagi tokohnya, namanya Sergio Osmeña, iaitu pemimpin parti nasionalis, dan akhirnya Filipina berjaya merdeka lebih awal antara negara-negara Asia Tenggara yang berjaya merdeka lebih awal. Ini muka Emilio Aguinaldo. Okay, nama-nama Filipina orang Filipina ni banyaknya nama seperti nama orang Sepanyol. Okay, sebab dia memang mereka ni kita telah mengamalkan cara hidup orang Sepanyol. Okay, tapi malang ni itulah semasa itu akhirnya membawa kepada semangat nasionalisme, kerana mereka nak menuntut hak yang sama seperti orang Sepanyol. Okay, yang kedua, kita lihat perkembangan nasionalisme di Burma, ataupun nama sekarang kita panggil Burma ni Myanmar. Okay, di Burma juga ada dua tahap. Okay, tahap yang pertama ni merupakan manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, iaitu Sami Buddha ataupun juga dipanggil Pongyi. Tahkin, golongan siswaza universiti ni dipanggil golongan tahkin, dan juga golongan petani menentang British saja. Jadi ada tiga perjuangan kelas menengah ni, iaitu Sami Buddha, Pongyi, tahkin, siswaza universiti, dan juga golongan petani. Okay, nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan barat yang mengancam kedudukan agama Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906, bertujuan mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Okay, mereka telah menggunakan isu kasut. Kenapa isu kasut? Kerana orang British masuk ke kuil berkasut. Okay, jadi kalau kita pun orang bukan orang masuk ke rumah ibadat pakai kasut, mesti kita marah kan. Okay, jadi gunakan isu kasut, okay, untuk membangkitkan nasionalisme. Persatuan Belia Buddha bertindak lebih radikal. Okay, persatuan yang ditubuhkan tadi, Persatuan Belia Buddha, okay, telah bertindak lebih radikal. Maksudnya menggunakan kekerasan di bawah pimpinan Yu Ba-peh, dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma, yang memperjuangkan hak bangsa Burma. Okay, pada tahun 1920, revolusi pelajar telah menuntut penubuhan universiti untuk mereka, manakala golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Am Sangha Samagi dan mencetuskan pemberontakan Sayasan. Sayasan ni nama tokohnya, diketuai oleh Sayasan yang merupakan golongan Pongyi, Sami Buddha tadi, yang mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Okay, tahap yang kedua, nasionalismenya berkaitan dengan Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dengan India. Okay, ini tahap yang kedua ni apabila India telah diberikan kemerdekaan oleh British. Okay, Burma dan India ni dua-duanya dijajah oleh British. Okay, India telah nampak ke arah kemerdekaan. Jadi nasionalis ni nak harapkan supaya gabungkan kemerdekaan India dengan Burma. Okay, tapi Perlembagaan Burma 1955 ni tak. Dia cuba memisahkan antara Burma dengan India. Jadi perlembagaan ni merangsang ke arah berkerajaan sendiri, supaya Burma satu kerajaan, India tu satu kerajaan. Jadi golongan tahkin ni, golongan siswaza universiti menubuhkan Parti Dobama Asia Yone, ataupun maksudnya kami orang Burma, okay, untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma yang dipimpin oleh Aung San, Kaunion dan Yunu, okay, yang menggelar diri mereka tahkim, bermaksud tuan. Okay, antara tokoh yang terakhirnya ialah Dr. Ba Maw, telah memenangi pilihan raya pada 1837 dan dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Okay, ini akhirnya membawa kepada kemerdekaan Burma. Burma lebih merdeka daripada kita pada tahun 1937. Okay, Burma telah merdeka. Okay, seterusnya kita lihat perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara di Vietnam. Di Vietnam ni juga ada dua tahap. Okay, tahap yang pertama ni
Gerakan nasionalisme ini dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin. Mandarin ni bahasa kan, kita tengok bahasa Cina, bahasa Mandarin. Mana datang ni bahasa Mandarin ni, golongan Mandarin ni. Nanti kita tengok. Matlamat pemulihan sistem pemerintahan beraja. Golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis. Sebabnya Vietnam ni dikuasai oleh Perancis. Jadi gerakan intelektual ni adalah meningkatkan kesedaran juga gerakan anti Perancis. Melalui akhbar, iaitu nama akhbarnya Tribune Indique, Cochefilet dan Cochefilet, mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat. Selepas Perang Dunia Pertama, bercorak revolusi didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu nasionalisme dan komunisme. Jadi Vietnam ni memang terkenal lah ideologi nasionalismenya dan komunis lah. Parti aliran nasionalismenya ialah Vietnam Kuomintang ataupun VNQDD atau Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Thai Hoc. Manakala Parti Komunis Vietnam aliran komunisme dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ini tahap yang pertama, ni dah nampak ke arah revolusi yang bergerak ke arah radikal, ya, bercorak revolusi. Bergerak melalui dua ideologi yang berbeza, satu nasionalisme dan satu lagi komunisme. Tokohnya kalau nasionalisme namanya Nguyen Thai Hoc, manakala komunisnya Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ni adalah sekarang ni nama ibu negara Vietnam. Jadi awak tahu nanti kat sini dah tahu dah nampak dah siapa yang menang ni, nasionalis ke komunis. Tahap kedua, ni tahap yang kedua. Perjuangan tahap kedua ni, perjuangan nasionalismenya didokong oleh VNQDD ni, Vietnam Kuomintang ni melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir dan menubuhkan Republik Vietnam. Perancis telah menangkap pemimpin VNQDD dan menghukum pemimpinnya iaitu Nguyen Thai Hoc untuk melumpuhkan gerakan nasionalis. Gerakan revolusi diteruskan oleh Ho Chi Minh di bawah Parti Komunis Vietnam. Parti Komunis Vietnam tu PKV. September 1945, Ho Chi Minh telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara, dan beliau dilantik sebagai Presiden pertama. Manakala Vietnam Selatan berpusat Saigon berada di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang penjajahan Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam terbentuk pada tahun 1976. Jadi merdeka dulu ni pada awalnya kalau kita lihat balik sejarahnya, memang Vietnam ni terbahagi kepada dua, Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Vietnam Utara ni pengaruh komunis, manakala Vietnam Selatan masih lagi di bawah pentadbiran penjajahan Perancis dan juga Amerika Syarikat. Tapi pada 1976, Republik Vietnam, maksudnya gabungan Utara Selatan ni, terhapusnya fahaman komunis, ideologi komunis di Vietnam, telah membentuk Republik Vietnam pada tahun 1976. Ini gambar Ho Chi Minh. Seterusnya di Indonesia. Di Indonesia pun begitu juga, ada dua tahap. Tahap yang pertama, perjuangan awalnya berkaitan isu pendidikan untuk ubah nasib rakyat akibat penjajahan. Tokohnya wanita, ya, Raden Arjun Kartini telah memperjuangkan pendidikan kaum wanita. Melalui karyanya Hilang Gelap Terbitlah Terang yang diterbitkan pada 1911, menedahkan diskriminasi Belanda yang menindas bangsa Indonesia. Menubuhkan Muhammadiyah. Selain itu, selain daripada perjuangan Raden Arjun Kartini ni, perjuangan nasionalisme juga diusahakan oleh sebuah pertubuhan, iaitu namanya Pertubuhan Muhammadiyah, iaitu mempertahankan Islam daripada ancaman sekulerisme Barat. Gerakan radikalnya gerakan antara persatuan-persatuan yang bergerak secara radikal. Kekerasan antaranya ialah Syarikat Islam, SI,
Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan pimpinan Soekarno. Okey, sangat berpengaruh Partai Nasional Indonesia ni, PNI ni, di bawah pimpinan Soekarno. Dan kemudian tahap yang kedua, pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia telah melahirkan ikrar. Nama ikrarnya Sumpah Pemuda menjadikan tonggak nasionalisme Indonesia. Tiga asas Sumpah Pemuda itu: satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk mengukuhkan negara bangsa Indonesia. Tokohnya Soekarno telah mengasaskan Pemuafakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI ini merupakan gabungan organisasi dan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini gambar Raden Arjun Kartini ni. Dan ini ialah gambar Soekarno. Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Melalui PNI ni akhirnya Indonesia berjaya mencapai kemerdekaannya. Tetapi secara radikal. Pertumpahan darah. Seterusnya, yang terakhir kita lihat nasionalisme di Thailand. Di Thailand juga ada dua tahap. Cuma bezanya nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara lain. Thailand ni bukan berbentuk nasionalismenya berbentuk melawan penjajah ataupun berusaha untuk memerdekakan negara daripada penjajahan. Antara satu-satunya negara yang tidak dijajah adalah Thailand. Thailand tu sendiri, nama tu diambil daripada maksud dia. Thailand, Thai tu maksudnya bebas, land tu tanah kan, dalam bahasa Inggeris. Jadi maksudnya tanah bebas, maksudnya tidak dijajah oleh mana-mana kuasa penjajah. Tetapi semangat nasionalisme ni tetap berlaku. Sebab kalau kita lihat balik apa maksud nasionalisme, iaitu semangat cintakan negara, taat setia kepada negara, semangat kebangsaan dan juga kebebasan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi dia lebih kepada kebebasan tu. Tahap pertama, matlamatnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara dan penglibatan rakyat dalam pentadbiran. Dipelopori oleh Raja Mongkut melalui diplomasi dengan Barat dan pemodenan Siam. Hubungan baik Siam dengan British, Amerika Syarikat dan Perancis. Di mana dia Siam ni mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara kuasa-kuasa imperialisme Barat di Asia Tenggara, contohnya British, Amerika Syarikat dan Perancis. Penasihat Barat dibawa untuk melatih pegawai tempatan, antaranya dalam bidang kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Contohnya, guru dari Perancis melaksanakan pendidikan Barat di Siam. Raja Mongkut ni anak dia sendiri, Raja Chulalongkorn. Dia ajar oleh guru daripada British. Nama cikgunya namanya Cikgu Anna. Ada cerita dia, ada filem dia, Anna in the Kid Eye. Kalau nak tengok cerita tu, maksudnya bermulalah sistem pendidikan Barat di Siam. Nama asal Thailand adalah Siam. Usaha Raja Mongkut ni diteruskan oleh Raja Chulalongkorn, anaknya, menjadikan Thailand bebas daripada penjajahan Barat. Jadi cara untuk Thailand bebas daripada penjajahan, tidak dijajah oleh mana-mana, adalah dengan memperkenalkan sistem memodernkan sistem pentadbiran, iaitu dengan mengambil penasihat-penasihat Barat daripada pelbagai negara untuk melatih pegawai tempatannya dalam bidang pentadbiran, contohnya kewangan, pelabuhan, kastam ni. Ini gambar Raja Mongkut. Tahap yang kedua, ini gambar Raja Chulalongkorn, anak Mongkut. Tahap kedua, nasionalismenya timbul disebabkan oleh kelemahan raja yang bawa lepas kepada Raja Mongkut tu, namanya Raja Wajirut. Wajirut ni sangat lemah kerana dia punya dia telah mendapat menguasai kerajaan dalam keadaan kerajaan yang mewah lah. Jadi dia sangat boros. Dua tokoh daripada rakyat, iaitu namanya Naipridi Panomyang dan juga Field Marshal Pibu Songkram, telah menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai pada tahun 1932.
Okay, jadi dia telah mengadakan gerakan menentang kerajaan mutlak, di bawah pimpinan kerajaan mutlak Raja Wajirud. Revolusi ini berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak kepada sistem berperlembagaan dengan pentadbiran talent diuruskan oleh Perdana Menteri. Perjuangan yang berikutnya adalah untuk menghalang penguasaan ekonomi kapitalis barat dan orang Cina. Perdana Menterinya Pibu Songkram. Tadi dua tadi kan, naik PD Panongyang dengan Marshal Pibu Songkram ni. Revolusi mereka berjaya dan Pibu Songkram telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi Pibu Songkram ni telah meluluskan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan pribumi terlibat dengan kegiatan ekonomi. Jadi semasa Perang Dunia, Jepun telah menyerahkan wilayah di Indochina dan negeri Tanah Melayu kepada Thailand apabila Thailand ni mewujudkan kerjasama dengan Jepun pula. Jadi dia ni sangat menggunakan peluang-peluang yang ada untuk mengekalkan kemerdekaan negaranya. Bila dalam Perang Dunia Kedua, dia bekerjasama pula dengan Jepun. Kesan kerjasama tu wilayah-wilayahnya di Indochina dan juga di Tanah Melayu, itu bawah Siam dulu, kerajaan Siam, Kedah, Kelantan, Terengganu, dikembalikan semula kepada Siam. Ini Raja Chulalongkorn, ini Raja Wajirud dan juga ini gambar Pibu Songkram.